Oke ya, kita mulakan surah Al-Furqan ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wama dan tiada arsalnaka telah kami utuskan akan engkau illa melainkan mubasyiron memberi kabar gembira wa nazira dan kabar ancam. Ayat 57. Qul katakanlah oleh engkau, ma tiada as'alukum aku minta kepada kamu alaihi atasnya min ajrin daripada upah illa melainkan man orang yang sya'a telah berkendak ia an bahawa yattahiza ia mengambil ila rabbihi kepada Tuhannya sabila akan jalan. Baik, saya semula ayat 56. Wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tiada telah kami utuskan akan engkau ya Muhammad melainkan memberi kabar gembira dan kabar ancam. Allah utuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam ia melainkan tujuannya untuk memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada ahli taat. Mereka yang taatkan Allah dan Rasul, mereka akan dapat berita gembira dengan balasan jannah, iaitu syurga. Ya. Wa nazira dan kabar ancam kepada siapa? Ya, kepada mereka yang mengkufuri Rasul-Rasul Allah ini dan menentang Allah. Maka ingat, kabar ancam kepada mereka ialah balasan api neraka buatnya. Itulah tugas Rasul. Allah utuskan untuk memberi kabar gembira dan kabar ancam. Manusia kalau tidak didatangi Rasul, mereka ingatkan bahawa dunia ini ialah tempat dia tinggal dan dunia juga tempat habis segala kehendaknya. Mana bila mati dah tak ada apa-apa. Jadi sebab itulah kedatangan Rasul memberitahu, ingat dunia ini hanya satu jalan, sedangkan matlamat kamu yang akhir ialah akhirat. Jadi hal yang gaib seperti akhirat ini kedatangan Rasul lah memberitahu. Dengan adanya Rasul tadi barulah kita tahu alam akhirat, adanya mahsyar, adanya timbangan, adanya syurga, adanya neraka. Jadi semua itu daripada berita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah. Qul katakanlah oleh engkau ya Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin. Tiada aku minta kepada kamu atasnya daripada upah. Dalam menyampaikan risalah Allah ini, Rasul-Rasul tidak minta upah kepada mereka yang kufur.
Ya. Kalau Rasul minta upah kepada mereka, artinya Rasul. Mereka telah menanam budi kepada Rasul. Yang pada masa itu Rasul tidak boleh cakap benar, melainkan ikut kata mereka. Sebab itu Rasul tidak mengambil upah daripada mereka. Illa, melainkan man sya'a an yattahiza ila rabbi sabila. Melainkan orang yang telah berkehendak ia bahawa ia mengambil kepada Tuhannya akan jalan. Ya, melainkan ialah jalan orang berimpak dengan hartanya pada orang-orang yang meredai Allah Ta'ala. Ya, maka yang itu tidak ada halangan. Ya, orang yang berimpak untuk jalan Allah, itu tidak ada halangan. Tapi minta kepada upah daripada orang-orang yang kafir dalam menyampaikan agama Allah ini tidak sesekali dilakukan oleh Rasul atau setiap pendakwah jalan Allah ini. Sebab bahaya. Minta upah daripada mereka artinya kamu telah diikat hidung, ditarik hidung. Jadi kena ikut arahan mereka. Ini tidak boleh berlaku. Demikian. Baik, sama lagi ayat yang ke-58, wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau. Alal hayyi, atas yang maha hidup. Allazi, yang la yamutu, tidak ia mati. Wasabbih, dan bertasbihlah oleh engkau. Bihamdihi, dengan memujinya. Wakafa, dan cukuplah. Bihi, dengannya. Bizunubi, dengan dosa-dosa. Ibadihi, hamba-hambanya. Khabira, amat mengetahui perkhabaran. Semak semula ayat yang ke-58. Wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau. Alal hayyil lazi la yamut, atas yang maha hidup, yang tidak ia mati-mati. Siapa ni? Iaitu Allah. Allah bersifat maha hidup dan dia tidak mati. Bertawakallah kepadanya, kepada Allah yang hidup dan tidak mati. Wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah oleh engkau dengan memujinya. Mensucikan Allah, bahawa Allah tidak ada sekutunya. Puji Allah, kerana Allah lah yang telah memberi nikmat kepada seluruh hamba-Nya. Wa kafa bihi, dan cukuplah dengannya, bi zunubi ibadi khabira, dengan dosa-dosa hamba-hambanya amat mengetahui perkhabaran. Cukuplah Allah yang mengetahui segala dosa hamba-hambanya. Baik, sama lagi ayat yang ke-59. Allazi, Tuhan yang khalaqa, telah menciptakan ia, as-samawati, akan langit-langit, wal arda, dan bumi, wama, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya, fi sittati, pada 6 ayam, hari. Summastawa, summa di sini terjemah dan, dan bersemayam ia
Alal arsy, atas arasy. Ar-Rahmanu, yang Maha Pemurah. Fashal, maka tanyalah oleh engkau. Bihi, dengannya. Khabira, yang amat mengetahui perkhabaran. Yang amat mengetahui perkhabaran. Semak semula. Allazi khalaqas samawati wal arda. Tuhan yang telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Mana pada langit dan bumi ada selain keduanya. Apa dia? Segala planet-planet yang menyamai bumi dan lebih besar daripada bumi, bertaburan, yang kita lihat seperti bintang-bintang. Ya, bertaburan itu semuanya adalah di antara langit dan bumi. Ya, dan juga bulan dan matahari. Itu adalah di antara langit dan bumi. Ya. Siapa yang menciptakan ini? Ya Allah, fi sittati ayyam. Diterangkan katanya pada 6 hari. Ya. Dan dikatakan juga kadarnya pada 6 masa. Sebabnya pada masa itu, ya, tidak ada matahari. Ya, jadi ya tidak dihitung sebagai matahari. Jadi artinya ya pada 6 masa. Ya, kalau tidak disebut hari, ya disebutlah 6 masa. Summa stawa 'alal arsy, dan bersemayam ia atas arasy. Allah sendiri membahasakan bahawa ia bersemayam ia atas arasy. Ya, sebab itu Allah ya 'alal arsy istawa. Allah bersemayam atas arasy. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ya, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Fas'al bihi, maka tanyalah oleh engkau dengannya. Ya. Atau tanyalah engkau oleh engkau, ya, kepadanya. Ya, tentang dia, tentang Allah. Khabira, yang amat mengetahui perkhabaran. Ya, tanyalah tentang Ar-Rahman kepada Nabi SAW, ya, yang bersifat Ar-Rahman, yang bersifat Khabira, yang mengetahui berita atau perkhabaran. Baik, ayat yang ke-60 baca catatkan lagi. Wa iza, dan apabila qila, telah dikatakan ia, lahum, kepada mereka, usjudu, sujudlah olehmu, lirrahman, kepada yang Maha Pemurah. Qalu, telah berkata mereka, wama, dan apakah, Ar-Rahmanu, Ar-Rahman itu. Anas judu, adakah kami sujud, lima, bagi apa yang, tak muruna, engkau perintahkan kepada kami. Wazadahum,
dan telah menambah ia akan mereka, wazadahum, dan telah menambah ia akan mereka, nufura, keliaran, bracket lari, ya. Baik, saya semula. Wa iza qila lahum usjudu lirrahman, dan apabila telah dikatakan ia kepada mereka ni kepada orang kafir Mekah, sujudlah ia kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Qalu, telah berkata mereka, ya, orang kafir Mekah jawab, wa ma Ar-Rahman, dan apakah Ar-Rahman itu? Di soal balik, suruh sujud kepada Ar-Rahman, ya, mereka soalkan balik kepada Nabi, apa Ar-Rahman tu? Bahasa dia macam tu. Anasjudu lima ta'muruna, adakah kami sujud bagi apa yang kau perintahkan kepada kami? Kami nak sujud ke kepada, ya, perintah engkau, wahai Muhammad? Bahasa dia macam itulah. Wazadahum nufura, dan telah menambah ia akan mereka, ya, keliaran. Keliaran ni maknanya lari, ataupun dibahasakan bertambah jauh. Bukan nak dekat kepada Nabi, tambah dia jauhkan diri daripada Nabi. Jadi di sini ada tanda masjid, ya. Tanda masjid itu artinya ayat ni adalah ayat sajadah. Artinya kalau kita tadarus seorang-seorang tu, ya, bila sampai ayat macam ni, eloklah ketepikan Quran tu, kita pun sujud, ya. Nama sujud tu ialah sujud tilawah, bila kita tengah membaca. Kalau seandainya ia jadi surah dalam solat, maka dikatakan sujud sajadah, ya. Jadi di sini tanda masjid itu tanda sujud sajadah, ya. Baik, lagi ayat yang ke-61. Tabarakah, maha berbahagialah. Maha berbahagialah. Allazi, Tuhan yang, ja'ala, telah menjadikan ia, pisama, di langit, buruja, tempat edaran bintang, wa ja'ala, dan telah menjadikan ia, piha, padanya, siroja, ya, pelita, siroja, pelita, bracket matahari, wa qamara, dan bulan, munira, yang bercahaya. Saya semula. Tabarakalladzi ja'ala bis sama'i buruja. Maha berbahagialah Tuhan yang telah menjadikan ia di langit akan edaran, tempat-tempat edaran bintang, ya. Itu dikatakan ada bintang 12, ya. Hamal, Sur, Jauza, Surton, Asad, Sunbulah, Mizan, Akrab, Kaus, Judi atau Jadi, dan lain-lain lah, ya. Ada 12 bintang-bintang itu. Itu maknanya dia beredar, ya, ada dia punya jalan-jalan dia. Kalau seandainya, ya, tidak ada, ya, jalan-jalan atau tempat-tempat edaran dia, sudah tentulah bintang-bintang ini
akan bertembung. Dan yang jadi mangsa ialah bumi. Ya, maka bumi akan hancur. Bila planet-planet ini atau bintang-bintang ini bertembung di antara satu sama lain. Tapi sebenarnya ia mempunyai edaran masing-masing. Ya, sama seperti kita lihat. Kalau di bawah ni kita lihat jalan raya. Ya. Nampaklah jalan. Tapi kalau kapal terbang di udara, ada kita nampak jalan dia. Ya, kita tak nampak. Ya. Tak seperti nampak di daratan ada jalan. Di udara kita tak nampak jalan. Tapi ya, dia ada jalannya. Ya, dia ada edarannya. Ya, artinya di angkasa ni sama juga di daratan. Sibuk ya dengan kenderaan daratan. Tapi di udara satu dunia. Ya, kalau operasi satu dunia berterbangan. Penuh kat angkasa ni ya dengan asap kapal terbang. Ya, tapi tidak berlaga. Kenapa? Sebab ia ada jalannya masing-masing. Ya. Kita memang tak dapat lihat. Kerana ketinggian tu kita tak dapat lihat. Tapi sebenarnya bersimpang siur ya di udara. Satu dunia. Masing-masing ya beroperasi ya pergi ke destinasi masing-masing. Satu kapal terbang sampai 25 kali penerbangan. Ya. Bayangkan tak berhenti. Ya. Ulang alik ya. Kalau seandainya tidak ada jalan-jalan yang ditentukan, ya sudah tentulah banyak kapal terbang aksiden jatuh ke bumi. Ya, kalau di jalan raya kita nampaklah jalan raya senang. Itu samalah dengan bintang Allah ciptakan. Kita tak melihat dia punya tempat-tempat edaran dia. Tapi dia beredar mengikut tempat-tempat dia atau jalan-jalan dia. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian wa ja'ala fiha siraja, dan telah menjadikan ia padanya siraja, pelita. Pelita ni ialah kiasan kepada syams, iaitu matahari. Ya, syamsu tu mana matahari. Jadi matahari tu diibaratkan sebagai pelita yang menerangi bumi. Satu pelita terang benderang bumi. Kita beribu pelita, beribu lampu, tapi bumi tak terang juga. Ya, inilah kekuasaan Allah Ta'ala. Wa qamara munira, dan ya, qamar, bulan, munira yang bercahaya. Jadi kalau kita belajar sains di sekolah, ya kita tahu bahawa ya, bulan ini hanya dia mengambil cahaya daripada matahari. Jadi dia tidak ada cahaya, dia tidak ada mengeluarkan cahaya. Tapi ya artinya ya cahaya daripada matahari itu memantul ya ke bulan, dan bulan dia memantulkan cahayanya ke bumi. Sebab itu cahaya bulan tak seperti cahaya matahari. Ya, cahaya bulan sesuai dengan waktu malam, ya, dengan suasana yang ya hening, ya, yang nyaman. Ya, jadi datangnya cahaya yang ya menyejukkan waktu malam. Sebab itu dikatakan qamara munira, bulan yang bercahaya. Jadi Quran sebenarnya dah memberitahu pun ya, bahawa yang ada cahaya itu siraja, iaitu matahari. Bulan hanya menerima cahaya daripada matahari atau sebagai pantulan cahaya. Ya. Quran dah bagi tahu pun. Lagi sambung, wa huwallazi, wa huwa, dan dialah allazi, Tuhan yang ja'ala, telah menjadikan ia al-lail, akan malam, wan nahar, dan siang, hilfatan, silih berganti.
Liman bagi orang yang aroda telah berkendak ia an bahawa yatazakkaru ia ambil ingatan atau aroda telah berkendak ia syukura yang orang yang bersyukur. Baik, saya masuk mula. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan ia akan malam dan siang silih berganti. Malam dan siang ini sesuatu ciptaan yang paling agung yang kita dapat lihat perubahannya. Siang datang tidak terus datang. Malam datang juga tidak terus datang. Melainkan kedatangannya dengan begitu perlahan. Contohnya siang menghilang dengan perlahan. Perlahan lama-lama dia pun jadi gelap. Begitu dengan siang, perlahan lama-lama dia jadi terang. Bukan lap-lip macam kita buka lampu. Buka lampu tap terang. Tutup lampu lap gelap. Tapi siang dan malam perhatikan. Begitu tersusun. Artinya kalau sebelah petang tu seseorang belum bersedia untuk memasang lampu contohnya, maka dia pun sudah dapat bersedia. Kerana kedatangan malam tu tidak terus gelap, melainkan dengan perlahan perginya. Jadi sempatlah untuk bersedia manusia yang di bumi ini atau makhluk yang di bumi ini mempersediakan dirinya untuk menghadapi malam. Begitu juga dengan siang, datangnya juga dengan perlahan. Siapa yang Maha Pencipta ini kalau tidak Allah Ta'ala? Ini dikatakan liman aroda ayyazakkara au aroda syukura. Bagi orang yang telah berkendak ia bahawa ia ambil ingatan atau telah berkendak ia orang yang bersyukur. Mau ambil ingatan atau mau jadi orang yang bersyukur. Ini juga ciptaan siang dan malam silih berganti ini juga adalah hikmah yang besar buat makhluk yang di bumi. Contohnya manusia yang berakal. Siang malam ni cukup bererti, cukup berguna buatnya. Kerana adanya siang dan malam ini barulah kita tahu kedudukan hari. Kalau siang terus menerus, macam mana kita nak menghitung hari? Tak dapat kita nak hitung. Tapi dengan adanya siang malam ni, kita dapat menghitung. Lepas malam ni, esok siang Selasa, esok siang Rabu. Jadi dengan selang malam tu kita tahu esok hari apa. Kalau tak ada selang malam, siang ni, macam mana nak kira? Kita tak dapat kira. Tak dapat nak menghitung hari kita. Dan tak dapat juga menghitung umur kita. Dah berapa umur kita? Kita tak tahu. Siang je. Dah umur kau berapa? 1 siang je. Umur kau berapa? 1 siang je. Tak dapat kira. 1 siang lah umur kita. Macam tu. Jadi adanya siang dan malam tu barulah kita tahu umur kita dah berapa.
dapatlah kita menghitung hari. Itulah hikmah yang banyak yang Tuhan ciptakan. Bukan itu saja, banyak lagi kalau nak dicari hikmah ciptaan malam dan siang. Ya. Ini semuanya untuk ingatan dan untuk orang yang tahu nak bersyukur ya kepada yang Maha Pencipta. Baik ya, sedikit tata bahasanya dulu. Kita tengok ayat daripada ayat yang akhir dulu ya. Kita tengok perkataan dalam ayat akhir ayat 62 ni, kita jumpa perkataan khilfatan. Ya, khilfatan. Kita cari perkataan khilfatan, apa 3 huruf dia? Khilfatan. Boleh buka mic ya. Mic boleh buka. Kalau nak bercakap boleh buka mic. Khilfatan, perkataan apa 3 hurufnya? Kha lagi. Lam. Kha, lam, fa. Kha, lam, fa. Cuba cari bab kha ya, lepas jim, ha, kha ya. Jadi bila jumpa kha, carilah kha, lam. Jumpa tak kha, lam? Siapa jumpa kha, lam? Dah jumpa kha, lam, cari kha, lam, fa ya. Carilah kha, lam, fa. Siapa jumpa dulu boleh bagi tahu ya. Cuba tengok ayat muka surat 90. Muka surat 90 tengah-tengah. Khalafa sebelah kanan. Sebelah kanan ya. 90 sebelah kanan. Khalafa lagi. Yahlufu. Cuba khalafa yahlufu khilafatan, tengah-tengah, sebelah kanan. Menggantikan ya, mana menggantikan. Jadi khalafa mudhari'nya yahlufu. Itu yang kita tadi jumpa perkataan ya, pertukaran. Nanti ganti, silih berganti. Jadi ya, sesuaikan dengan ayat itulah ya. Jadi Allah jadikan ya, silih berganti. Okey, kita ambil dulu khalafa ni. Khalafa mudhari'nya yahlufu. Kalau madi kita boleh buat dua isim fa'il dan isim maf'ul ya. Khalafa kalau isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya panjangkan kha. Kha. Buka mic. Siapa yang nak buka mic? Buka mic. Okay. Khalifun. Okey. Khalifun. Kalau isim maf'ulnya mim dengan waw. Mahlufun ya, yang lain kena ikut juga ya. Jangan diam ya. Mahlufun ya. Jadi khalifun, mahlufun. Mana khalifun ni kita kena terjemah yang. Isim fa'il kita terjemah yang mengganti. Mahlufun yang diganti. Yang diganti ya. Baik, kalau fi'il mudhari yahlufu kita boleh buat dua. Amar dan nahi. Ya, amar dan nahi. Macam mana nak buat fi'il amar yahlufu? Uhluf. Nahinya la tahluf. La tahluf. Uhluf maknanya fi'il amar. Gantilah oleh engkau. La tahluf, jangan engkau ganti atau jangan kau gantikan ya. Khalafa
yahlufu. Macam tu. Jadi khalafa ya, fi'il madi telah menggantikan ia, yahlufu ia menggantikan ya. Jadi kita jumpa dalam Quran tadi khilfatan ya. Itu makna saling berganti, silih berganti ya. Itu masdar tu khilfatan ya. Itu masdar. Baik, dalam ayat itu kita jumpa perkataan ya, ayat 61 ya. Cuba kita cari perkataan burujan. Ayat 61, burujan. Barojim. Bukan baroja, barojim. Sebut huruf. Cari perkataan ba. Cari perkataan ba. Lepas ba jumpa ro kan? Ba ro. Kena carilah jim. Ya, muka surat apa tu? Ada tak muka surat 30? Barojim. 30. Sebelah kiri. Barija ya beroju barojan. Ya, barojan. Ya. Kemudian kita baroja ya beroju mana berlebih-lebih. Berlebih-lebih. Barija telah berlebih-lebih ia, ya beruju ia berlebih-lebih. Macam mana nak buat isim fa'il barija? Nak buat isim fa'il barijun. Barijun. Isim maf'ulnya mabrujun. Okey, betul. Fi'il mudhari'nya ya beruju. Ya beroju. Bukan ya beruju, ya beroju. Amar ibroj. Nahi la tabroj. Mana jangan engkau berlebih-lebih. Kemudian kita nak cari perkataan yang dalam Quran tadi burujan ya. Kita tengok ke bawah, ada tak burujan? Ya, tengok bawah, jumpa tak burujus sama? Burujus sama. Ke bawah, saya tengok ke bawah burujus sama gugusan kelompok bintang-bintang di langit. Tadi kita burujan. Jadi nak cari burujan ini daripada ya barija. Barulah jumpa burujan ya. Mana gugusan ya. Gugusan tu maksudnya ialah tempat-tempat edaran ya. Tempat-tempat edaran bintang. Okey, kita dah jumpa ya. Kemudian ya sirajan. Munira, kita jumpa munira. 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 Ambil apa? Mim tu bukan dia punya huruf. Ya, nun ra saja. Jadi nun waw ra. Cuba cari nun waw ra. Perkataan nur. Bab nun lah cari bab nun. Ya. Fa qaf kaf lam mim nun. Ujung-ujung ni. Ujung. Cari nun kemudian cari waw. Ya, nun waw cuba cari. Nun waw ada tak? Siapa jumpa bagi tahu. Banyak ni bab nun ni. Ya, panjang. Banyak bab nun ni. 443. 443.
443 muka surat. Tengok tengah-tengah. Tengah-tengah atas sikit. Nurun. Mufrad naurah. Nauratun jamaknya anwar. Jamaknya anwar. Dia tak ada fi'il ya. Dia tak ada fi'il. Jadi perkataan munir kita cari ke bawah sikit. Bawah sikit lepas nuratun, nairun, munirun. Jumpa tak munirun? Nairun, munirun sebelahnya. Yang lain jumpa tak? Daripada nur-nur cahaya atas tu, tengok barisan tu ke bawah. Ada perkataan munir. Munirun. Munirun tu yang dalam Quran tadi. Yang bercahaya. Yang bercahaya. Yang menerangi atau yang bercahaya. Ya. Satu lagi, kita nak cari lagi perkataan dalam ayat 61. Perkataan sirojan. Apa hurufnya? Sin. Sin rojim. Cuba cari sin dulu. Ya, sin, sad, dot. Sin. Dah jumpa sin, cari ro. Sin, ro, kemudian jim. Ya. Dal, zal, ro. Dal, zal, ro. Dal, zal, ro. Cuba tengok 137. 137 atas kiri. Sarija yasroju sarojan. Mengelokkan. Atas tu pun ada juga. Pun boleh juga. Saroja yasruju sarjan. Ya, menjalin rambutnya. Kemudian kita nak cari perkataan siraj. Ada tak siraj? Sirajul lail. Maknanya bintang. Bintang kunang-kunang. Bintang malam. Ya. Lail tu malam, bintang malam. Tu yang dimasukkan sebagai pelita. Ya. Dikatakan sebagai siraj, makna dengan pelita. Baik, kita ambil saroja tadi. Sarija yasroju boleh, saroja yasruju pun boleh. Kita ambil yang baris yang ketiga daripada atas. Kalau saroja, isim fa'ilnya apa? Isim fa'il. Tak, isim fa'il. Sarijun, isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya masrujun. Sarijun masrujun. Mi, ada siapa Mi depan? Masrujun. Ya. Sarijun masrujun. Kalau fi'il amarnya yasruju usruj. Nahinya la tasruj. Ya. Itu perkataan siraj. Ya, kita kena cari pada perkataan sarija yasroju atau saroja yasruju. Okey, dah jumpa.
Kemudian kita tengok lagi pada perkataan yang lain, ya, pada ayat yang sama, iaitu tabaraka. Tabaraka ayat yang sama tadi, ayat 61, permulaan ayat tabaraka. Apa perkataan dia? 3 huruf. Barokah. Cari barokah. Cari barokah. Jumpa tak perkataan ba? Bila jumpa ba, carilah baro. Ya, lepas baro cari barokah. Jumpa. 3-2, okey, cantik. 3-2. Bawah sekali kiri. Dia berasal daripada barokah yabruku burukan, maknanya menderum. 3-2. Barokah yabruku burukan, ya, dengan makna menderum atau melutut, ya. Ni maknanya untuk unta. Tapi kalau bunyinya panjang, barokah, itu dah maknanya barakallah, itu maknanya Allah memberi berkat. Allah memberi berkat laka tu kepada engkau. Kalau alaika atas engkau. Kalau fika pada engkau. Maknanya boleh disebut barakallahu laka. Boleh disebut barakallahu alaika. Atau disebut barakallahu fika. Mana domir-domir itu boleh. Laka bagi engkau, alaika atas engkau, fika pada engkau. Jadi dia punya nak cari barokah ni panjang, ya, barokah itu makna dengan berkat, ya. Jadi berasal daripada barokah ya beruku. Kalau isim fa'il barokah apa? Isim fa'ilnya barikun. Isim maf'ulnya mabrukun. Kalau fi'il amar ya beruku, uberuk. Nahinya la tabruk. Baik, sekarang ni tengok muka surat 33, atas sekali kanan. Tengok kata-kata daripada barokah tadi. Tabarakallah. Maha di sini diterjemah maha suci Allah. Kita terjemahkan maha berbahagia. Maha berbahagia Allah. Kalau ada sabdu tabaraka, itu mengambil berkat. Kalau bawahnya barokatan, mana berkat bahagia, kita sebut berkat. Ya. Birkatun atau birok, ya. Maknanya kolam. Ya, mubarak, yang diberi berkat. Bikarun, itu jangka pembuaan. Itu tak ada kena-mengena dengan kita. Ya, kita ambil daripada perkataan tadi sampai mubarak. Yang bawah tak ada kena-mengena dengan kita, ya. Kita sampai mubarak, mana yang diberkati, yang diberi berkat, ya. Okey, kita tengok lagi sedikit ayat yang selanjutnya, ayat 60, ya. Perkataan nufuro. Kita nak cari perkataan nufuro. Hujung ayat nufuro, ayat 60. Apa perkataannya? Nun faro. Okey. Balik kepada nun balik tadi. Ya. Carilah nun fa sampai jumpa nun fa. Ya. Lepas nun fa dah jumpa, cari nun faro. Ya. Lepas nun fa dal zal ro.
Jumpa yang bawah. Bawah sekali muka surat 431. 431 bawah sekali. Nafaro yanfuru boleh, yanfiru boleh. Dia kalau diletak dua baris, atas ke bawah, mana dua-dua boleh ya. Contohnya yanfuru boleh, yanfiru pun boleh. Dua-dua boleh. Nufuron itu maknanya ya dia punya masdar. Jadi yang kita jumpa nufura tadi tu, itu maknanya masdar ya, ayat 60 tadi. Apa makna nafara di sini? Ya, maknanya ya terkejut. Ya, terkejut sesuatu, kemudian kemudian sesuatu lalu lari. Yang sebelah di atas balik, sambungan makna atas. Nifaron, nafiron, itu mana masdar. Dia dengar, dia pun lari. Dia dengar Nabi Muhammad, dia pun bukan mendekatkan diri, tapi dia lagi jauh kepada Nabi. Ya, dia lari. Ya. Okey, sekarang kita dah jumpa madinya nafaro. Macam mana nak buat isim fa'il dia? Nafirun. Nafirun mana yang lari. Kalau isim maf'ulnya? Letak mim. Manfurun. Manfurun. Maknanya apa? Yang dilarikan. Manfurun. Ya. Sekarang kita jadikan fi'il amar dan fi'il nahi pada bunyi yanfuru dulu. Yanfuru. Fi'il amarnya apa? Unfur. Nahinya? La tanfur. Ya, nahinya la tanfur. Okey. Kalau dia berbunyi ke bawah yanfiru, amarnya apa? Infir. Nahinya? La tanfir. Ya, alhamdulillah. 2-3 orang semua bersuara. Yang lain senyap tu dia cakap dalam hati je, tak apa. Ya. Tapi pandai, boleh. Tak apa, insya-Allah, ya. Nanti kita sambung lagi sorob yang lain pula, ya. Dah mahir dua tu. Kalau madi, cuba buat sendiri. Buat isim fa'il dengan isim maf'ul, ya. Yang kedua, kalau mudhari, ingat. Buat fi'il amar dengan fi'il nahi. Bukalah sendiri mana dalam kamus ni. Kalau jumpa madi dengan mudhari, cuba buat sendiri. Pertama, amar. Kalau madi, kita buat isim fa'il, isim maf'ul. Ya, kemudian kalau fi'il mudhari, kita buat fi'il amar, fi'il nahi. Buat sendiri. Ya, kata buka je kamu mana-mana suka, buka, cuba buat. Ya, sebab kita nak tambahkan lagi. Ya, sorof tu kita nak tambah lagi perkataan yang lain pula nanti. Ya. Jadi kalau dua ni dah mahir, kita buatlah kepada kalimah-kalimah yang lain pula. Ya. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat apa yang kita pelajari hari ini, insya-Allah.